Ni orang petani cakap gitulah. Belok, maknanya belok ni bengkok, lawannya betul. Keharu maknanya mengarut. Keharu. Iaitu belok, belok bengkok, maknanya tak betul. Keharu maknanya mengarut lah. Tapi biarlah, nak kata nak panggil belok, nak panggil bengkok, nak panggil mengaru, dengan sebab kita maklum dengan katanya lawan bagi amanah itu khianat. Kesemuanya amanah pun bahasa Arab, khianat pun bahasa Arab. Kalau nak terjemuh dengan bahasa Melayu tu apa nak kata khianat? Bukan mana khianat tu mana memusnahkan, merusak. Bukan maksudnya khianatnya begitu. Khianat yang melawan amanah. Maka yang mustahil lawan bagi amanah tu dia kata di sini belok dan karu. Kalau tak faham makna belok, kalau tak faham makna karu, biarlah kita tengok rupa dia di sini. Dengan melakukan, ini nak cerita rupa belok dan karu. Nak jadi belok, nak jadi karu yang dia cakapnya, yang kitab bahasa Arab dia katanya khianah. Apa maknanya? Dengan melakukan hukum-hukum Allah. Dengan melakukan hukum-hukum Allah, yakni dengan melakukan perkara-perkara yang dihukum oleh Allah. Dengan melakukan hukum-hukum Allah, yakni dengan secara, gitu ya. Sebab dengan, kalau orang belajar ilmu nahu, dia panggil dengan litaswib, litaswib, nak merupakan, nak bagi gambaran akan makna belok dan karu atau bahasa Arab khianat. Macam mana rupa nak jadi khianat, macam mana rupa nak jadi belok karu, beginilah rupa dianya. Rupa dia dengan melakukan. Nak bagi rupaan, nak bagi gambaran. Itu dengan, kalau dalam istilah nahu dia panggil litaswib, untuk nak menggambarkan, nak merupakan. Maka sini nak merupakan, nak bagi gambaran kepada kita, nak jadi belok, jadi belok karu tu macam mana. Yang katanya khianat itulah. Jadi belok dan karu tu maksudnya khianat itulah. Rupa dia macam mana? Dengan dengan secara melakukan hukum-hukum Allah. Dengan melakukan, dengan secara, kita tafsir begitu, untuk nak bagi jelas kata dengan tu litaswir. Dengan melakukan, dengan secara melakukan hukum-hukum Allah, dengan secara melakukan yang dihukum oleh Allah. Dengan secara melakukan perkara-perkara yang dihukum oleh Allah. Dengan secara melakukan perkara yang dihukum oleh Allah. Apa dia perkara yang dihukum oleh Allah? Ialah yang diwajib, yang diharam, yang diwajib, yang diharam, mana yang disuruh, yang dilarang lah. Tapi dia melakukan tu atas jalan melawani titah Allah. Tak ada seperti titah, tidak. Dengan secara melawani. Mana yang disuruh dia tinggal. Yang dilarang dia buat. Itu maknanya melakukan hukum-hukum Allah atas jalan melawankan titahnya. Mana yang disuruh dia tinggal, yang dilarang dia buat. Begitu, suruh sebagai suruh wajib, suruh sunat.
larang sebagai larang haram, larang makruh. Jadi yang Tuhan larang dia buat, yang Tuhan suruh dia tak buat, dia tinggal. Itu maknanya melakukan hukum Allah Ta'ala atas jalan melawan. Ya sepatutnya kalau tak melawan pun macam mana? Yang disuruh dia buat, yang ditinggal, yang dilarang dia tinggal. Sepatutnya begitulah. Itu tidak melawan, itu betul dengan itu. Kalau katanya yang disuruh dia buat, yang dilarang dia tinggal, itu dia melakukan hukum Allah mengikut titahan, betul dengan titahan. Betul dengan titahan. Kalau buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang, ini sebalik. Jadi melawan. Maknanya yang disuruh dia tinggal, yang dilarang tu dia buat. Iaitu melakukan hukum Allah Ta'ala atas jalan melawan titahnya tu kejahatan. Kejahatan atau nak panggil juga dan deraka. Kejahatan, deraka tu maksiat. Dia jadi maksiat kedua-dua pihak kan. Kedua-dua. Maknanya tak buat yang disuruh pun jahat deraka juga. Buat yang dilarang pun jahat deraka juga. Sebab macam solat. Kalau tak solat pun jahat juga, deraka juga. Kalau bercuri, curi pun jahat deraka juga. Sebab itulah maknanya melakukan hukum Allah Ta'ala atas jalan melawankan tintah. Jadi kejahatan, jadi maksiat lah. Sebab apa dia? Kalau yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggal, itu makna baik, itu makna taat. Yang disuruh kita buat, yang dilarang kita taat. Itu masuk dalam kata tak, bukan kejahatan, maknanya baik. Maknanya bukan deraka, maknanya taat. Begitu. Iaitu kejahatan dan deraka. Tak buat benda yang disuruh, buat benda dilarang tu ialah kejahatan dan deraka. Itu yang mustahil berlaku pada orang yang jadi rasul. Maknanya apa dia, kalau nak tengok kepada taswid dia ni, maknanya mustahil belok karu, mustahil khianat, maknanya mustahil orang-orang yang jadi rasul, para rasul itu tinggalkan yang disuruh, buatkan yang dilarang. Maksudnya begitulah. Maknanya mustahil bagi para rasul, mustahil pada akal nak berlakunya begini. Nak berlaku macam mana? Mustahil berlaku begini, melawankan hukum-hukum Allah, melakukan hukum-hukum Allah dengan atas jalan, atas cara melawan ni. Itu mustahil. Maknanya mustahil bagi orang yang jadi rasul tak buat benda yang disuruh. Mustahil bagi orang jadi rasul buat akan benda yang dilarang. Gitu. Maka katanya kerana jikalau, ini dalil. Ini dalil wajib amanah mustahil lawannya. Ini dalil dia. Dalil akli. Katanya jikalau boleh ada demikian itu. Demikian itu, apa demikian itu? Belok dan karu tadi. Belok dan karu dengan mana melakukan hukum-hukum Allah atas jalan melawankan tintahnya tu. Kerana jikalau boleh ada, maknanya ada berlaku. Kerana jikalau boleh ada demikian itu belok dan karu, mana khianat itulah. Dengan mana melakukan hukum-hukum Allah atas jalan melawankan titah tu, nascaya adalah umat-umat disuruh dengan dia. Disuruhkan dengan dia, dengan demikian itu belok dan karu. Kemudian belok dan karu mana apa tadi? Melakukan hukum Allah atas jalan melawankan tintah. Jadi maknanya
sekiranya kalau ada berlaku yang seperti tadi. Sekiranya kalau ada berlaku pada diri-diri orang yang jadi Rasul, berlaku demikian itu, berlaku macam mana? Berlaku buat akan yang dilarang, tinggalkan yang disuruh. Ha. Kalau ada begitu, ada buat yang dilarang, ada tinggal yang disuruh, nescaya adalah umat-umat, umat bagi Rasul masing-masing. Kita umat ni disuruh dengan dia, dengan demikian itu belok dan karu. Jadi contohnya, maksudnya kalau Rasul itu tinggal solat, maka kita pun disuruh tinggal solat juga. Itu mana tinggal benda yang disuruh. Sekiranya kalau orang-orang yang jadi Rasul itu bercuri masalah, maka kita pun disuruh bercuri juga. Jadi kenapa pula kita disuruh begitu? Kalau fardunya, kalau orang jadi Rasul tak solat, dengan sebab dia tak solat, kita disuruh tak solat. Kalau orang yang jadi Rasul itu bercuri, maknanya kita disuruh bercuri. Kenapa pula begitu? Semata-mata orang jadi Rasul tak solat, kita ni disuruh tak solat. Kalau orang jadi Rasul itu bercuri, kita disuruh bercuri. Kenapanya begitu? Kerana disuruhkan kita umat. Kerana disuruhkan kita, yakni kita umat, dengan mengikutkan mereka itu. Sebab kita disuruh mengikutkan mereka itu Rasul-Rasul. Kita umat, kita nak tahu di mana, katanya daripada Allah. Tak lain tak bukan dengan secara kita mengikut Rasul kita. In kuntum tuhibbunani, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallah. Jikalau adalah kamu kasih kamu akan Allah, fattabi'uni, maka hendak mengikut oleh kamu ni akan daku. Disuruh mengikutkan Nabi. Nabi buat, kita buat. Tak payah fikir banyak. Nabi buat, kita buat. Tapi lain pada khususiat dia lah. Nabi buat, kita buat. Nabi tinggal, kita tinggal. Nabi pantang, kita pantang. Betul-betul begitulah kitanya. Tak payah fikir banyak. Dengan kata Nabi buat, kita pun kena buat juga. Tapi kena disuruh buat juga. Tapi tengoklah, masuk dalam wajib ke, masuk dalam sunat. Nabi dilarangkan Nabi tak buat, kita pun tak buat juga. Dengan secara umumnya begitu. Dengan sebab kita disuruhkan kita, kerana disuruhkan kita, siapa yang suruh? Allah. Kerana disuruhkan kita umat. Jadi kerana Allah itu menyuruhkan kita dengan mengikut mereka itu. Kerana disuruh, kerana menyuruh oleh Allah akan kita dengan mengikutkan mereka itu Rasul-Rasul. Mengikut di mana? Mengikut pada perbuatan, pada perbuatan, pada berbuatkan perbuatan. Mengikut pada berbuatkan perbuatan yang seperti perbuatan mereka itu. Maknanya mengikut pada perbuatan. Apa yang mereka itu buat, kita pun ikut buat. Lepas tu tadi, orang jadi Rasul ada bercuri, maknanya kita disuruh bercuri juga. Sebab kita ni disuruh mengikut. Disuruh mengikut. Dan pada tinggalkan perbuatan yang seperti tinggal mereka itu. Jadi mana-mana perbuatan yang mereka itu tinggal, kita pun tinggal juga. Disuruh tinggal juga. Maka fardu tadi kita katanya Rasul tak solat, tinggal solat. Rasul sampai masa bulan Ramadan dia tak puasa siang hari, padahal tidak ada uzur. Maka kita pun disuruh tinggal juga. Disuruh ikut, maknanya kita disuruh tinggal tak puasa jugalah. Maka sekiranya kalau begitu,
Kalau fardunya, kalau orang yang jadi rasul itu tinggalkan yang disuruh, buatkan yang dilarang, mana kita umat dengan sebab asal kita umat ni disuruh mengikut mereka itu pada perbuatan mereka dan pada tinggalan mereka. Mereka buat, buatlah kita. Mereka tinggal, tinggallah kita. Apa-apa mereka itu buat, kita buat. Apa-apa yang mereka itu tinggal, kita tinggal. Maka masuk dalam tu, kalau Rasul tu tak solat, maka kita pun kena tinggal solat juga. Kalau Rasul itu bercuri, kita kena bercuri juga. Maka sekiranya kalau begitu, dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan dan deraka. Dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan dan deraka. Apa dia disuruh kita dengan kejahatan? Ialah mengikut tak solat Rasul. Maknanya sebab Rasul tak solat, kalau tadi maknanya apa dia? Rasul tak solat, kita tilik kepada. Jadi maknanya dia begini. Tilik kepada dia, masalahnya kita ni dua ni dia berlawanan. Maka berlawanan tu dia jadi mustahil. Jadi solat, masalah solat tilik kepada hukum asal solat, apa dia? Mesti buat. Nabi sendiri dan kita umat. Wajiblah. Solat tu kalau tilik kepada hukum asal, disuruh oleh Allah akan kita dan akan Nabi bersolat 5 waktu. Maka tilik kepada hukum asalnya, solat tu wajib pada Rasul, wajib pada umat. Maka sekiranya Rasul itu tak solat, maka jadi dua berlawanan di atas kita. Satu berlawanan macam mana? Tilik kepada hukum asal, kita mesti buat solat. Mestilah tunaikan solat. Tapi satu lagi tilik kepada disuruhkan kita ikut pada perbuat pada tinggal, maknanya disuruhkan kita tak solat pula. Nampak begitu? Jadi maknanya atas diri solat tu ada disuruh, ada dilarang. Boleh jadi ke beripun dua begitu? Maka jadi dua. Jadi kita pun jadi pening lah. Jadi macam mana? Solat itu disuruh ke dilarang? Sebab solat itu tilik kepada, ini kita fardu kata orang jadi Rasul tak solat. Kita fardu katanya Nabi Muhammad sendiri tak solat 5 waktu. Seumur hidup dia tak solat. Kita fardunya begitu. Seumur hidup dia tak solat. Dia suruh kita ya solat. Dia tak solat pun. Maka sekiranya kalau begitu, maka masalah solat ini, maka kalau tilik kepada hukum asalnya, apa dia? Disuruh, diwajib. Mana kita disuruh, kita diperwajibkan solat. Tilik kepada hukum asal dia. Solat disuruh kan? Solat tu disuruh. Tapi tilik kepada tilik kepada kita disuruh ikut Rasul pada buat dan tinggal, pada maknanya solat tu dilarang. Sebab apa dilarang? Sebab Rasul tak buat, maka kita jangan buat. Sebab Rasul tak buat, maka pada makna kata kita disuruh ikut pada buat dan pada tinggal, maknanya Rasul tak solat, pada maknanya kita dilarang solat. Maka atas diri solat itu ada disuruh, ada dilarang kan? Ada disuruh, tilik pada hukum asal, ada dilarang, tilik kepada mengikut perbuatan Rasul. Begitu. Demikian juga apa dia bercuri tadi. Fardunya kalau orang jadi Rasul itu bercuri, maka bercuri ni jadi berlawan. Macam mana berlawan? Tilik kepada hukum asal ialah haram, dilarang.
Bercuri itu diharam di atas kita umat, diharam di atas Rasul. Maka perbuatan bercuri ini tilik kepada hukum asalnya ialah dilarang. Hukum asal yang sebut dalam Qurannya. Hukum asal yang disebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, maka di situ menunjuk dilarang, sebab tu dihadkan dengan potong tangan kalau siapa bercuri. Maka tilik kepada hukum asal bercuri itu dilarang. Diharamkan, dilarangkan. Dilarang pada kita umat, dilarang pada Rasul. Tetapi fardu kita tadi, Nabi ada bercuri. Maka tilik kepada suruh pula. Tilik pada kita ni disuruh mengikutkan Nabi, mengikutkan Rasul pada buat dan pada tinggal. Maka Rasul ada bercuri ke tidak? Fardu kita Rasul ada bercuri. Maka tilik kepada kita disuruh mengikut perbuatan Nabi. Maka Nabi bercuri, maknanya wajib kita bercuri juga. Jadi pada maknanya bercuri ni disuruh. Maka tilik kepada hukum asal, bercuri ni dilarang. Tilik kepada disuruhkan kita mengikut Nabi, bercuri ni disuruh. Maka mustahil di suatu benda disuruh dan dilarang, sebab disuruh dilarang ini dua benda yang berlawanan. Gitu. Dengan sebab disuruh dilarang dengan suruh ini dua benda yang berlawanan. Sebab apa berlawanan? Sebab suruh nak kepada buat, larang nak kepada tinggal. Maka buat dengan tinggal tak boleh beripun kedua-dua. Beripun dua benda yang berlawanan adalah mustahil. Itu maksud yang nak ceritanya begitu. Maka sebab tu dia katanya, dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan dan deraka. Dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan dan deraka. Disuruh kita kejahatan dan deraka, fardu di mana? Fardu daripada kata kita disuruhkan kita mengikutkan perbuatan dan tinggalan segala Rasul. Begitu. Dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan. Di mana ambil kata di mana dikata, daripada mana kata disuruhkan kita dengan kejahatan dan neraka? Sebab tilik kepada kita disuruh mengikut perbuatan dan tinggalan bagi segala Rasul. Kenapa? Mustahil kerana berhimpun dua yang berlawanan. Kerana jadi berhimpun dua perkara yang lawanan, iaitu kejahatan dengan keadaannya larang dan kebajikan dengan keadaannya suruh. Tengok. Dia di masalah kita katanya fardunya kalau Nabi itu tak solat. Kalau Rasul itu tak solat. Ambil yang tadi macam mana? Solat ni kalau tilik pada hukum asal, apa dia? Disuruh. Kan? Solat tilik kepada hukum asal, disuruh aqimus salata. Disuruh. Kalau disuruh maknanya kalau kita solat masuk dalam taat. Tak begitu? Masuk dalam taat, masuk dalam kejahatan, masuk dalam kebajikan. Solat ni. Solat atas fardu katanya orang jadi Rasul tak solat. Maka solat ini tilik kepada mana? Tilik kepada hukum asalnya aqimus solat. Tilik kepada hukum asal yang disebut di dalam Quran. Solat ini disuruh. Maka
apabila benda ni, apabila disuruh, kalau kita tunai, maknanya kita taat, kita buat kebajikan. Tilik hukum asal. Jadi maknanya kalau kita solat, masuk dalam kejahatan, kebajikan, masuk dalam taat. Tetapi tilik kepada satu sudut lagi, tilik kepada mana? Tilik kepada kita disuruh mengikut Rasul pada tinggalnya, pada tinggalannya. Mana Rasul tak solat, maknanya kita dilarang solat. Faham gitu? Sebab Nabi tak solat, janganlah kau solat. Begitu. Rasul kau tak solat, janganlah kau solat. Maksudnya begitu. Maka tilik di situ maknanya kalau kita solat jadi maksiat. Jadi kejahatan. Faham gitu? Jadi kejahatan, jadi maksiat. Lepas tu, jadi maknanya solat ni ada beri pun dua pada dia. Mana? Kalau kita solat, kejahatan pun boleh, kebajikan pun boleh. Kalau kita tak solat pun, boleh pahala. Boleh pahala sebab mengikut Rasul. Boleh dapat kebajikan. Tengok. Solat ni. Kalau kita solat, boleh kata kita dapat kebajikan tilik pada hukum asal dalam Quran. Jadi maksiat sebab tak ikut Rasul. Faham kita? Kalau kita solat, maknanya kita taat kepada dengan maknanya kita taat sebab tilik pada hukum asal. Tapi satu pulaknya kita deraka. Kalau kita solat, kita deraka. Tilik pada disuruh ikut Rasul. Itu kalau kita solat. Demikian juga kalau kita tak solat. Kalau kita tak solat pula, jadi salah dengan hukum asal. Derakalah kitanya. Tapi jadi taat, tilik kepada disuruh ikut. Sebab dia tak buat, kita pun tak buat. Taatlah kitanya. Jadi maknanya, di solat ini, kalau buat pun salah, kalau kita solat pun ada salah. Kalau kita tak solat pun ada salah. Macam mana kita nak boleh buatnya? Duduk tak buat pun dosa, kalau buat pun dosa. Boleh jadi ke begitu? Sebab tu dia kata mustahil. Maka begitu juganya bercuri. Bercuri fardunya kalau orang jadi Rasul itu bercuri. Maka bercuri ini tilik kepada hukum yang disebut di dalam Quran. Hukum asalnya ialah dilarang. Dilarang. Maknanya kalau dilarang, maknanya kalau kita bercuri, dosa besarlah kitanya. Kalau kita dilarang lagi pulanya, dosa larang dengan secara keras, dosa besar. Maknanya kalau kita bercuri, kita berdosa, kita bermaksiat. Tetapi tilik kepada Rasul itu ada bercuri. Maknanya bercuri ini disuruh. Disuruh. Apabila disuruh, suruh ni nak kepada mana? Nak kepada buat. Mana kalau buat tu mana taat kan? Mana kalau kita buat tu maknanya taat sebab tilik kepada disuruh ikut. Ikut pada buat. Maka kalau kita bercuri, kalau kita bercuri tilik kepada hukum asal, kita taat kan? Tak betul? Tak. Kalau kita bercuri, jadi maksiat tilik pada hukum asal. Jadi taat tilik kepada hukum suruh mengikut. Gitu. Lepas tu pula, kalau kita tak bercuri, kalau kita tak bercuri, maka masuk dalam taat tilik pada hukum dah disebut dalam Quran. Maka jadi deraka tilik kepada disuruh ikut pada perbuatan. Jadi maknanya kita ni kalau kita bercuri pun ada dosa, kalau tak bercuri pun ada dosa juga. Sebab atas satu benda tu ada larang, ada larang, ada suruh. Ada kebajikan pada buat, ada kebajikan pada tinggal. Tengok.
Dia katanya, dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan dan neraka kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan, mana berhimpun di mana? Iaitu kejahatan dengan keadaannya dilarang, dan kebajikan dengan keadaannya disuruh, dengan keadaannya suruh. Jadi maknanya solat pun, dengan sebab solat pun ada suruh ada larang. Bercuri pun ada suruh ada larang kan. Tapi cumanya solat disuruh tilik pada hukum asal. Dilarang tilik pada hukum suruh mengikut Rasul. Gitu. Tapi bercuri ada suruh tilik kepada mengikut Rasul. Ada larang tilik kepada sebut dalam Quran. Sebab jadi begitulah. Iaitu kejahatan dengan keadaan dilarang. Dilarang ni apa dia dilarang? Dengan keadaannya dilarang, maknanya solat dilarang kalau tilik pada hukum mengikut. Bercuri dilarang tilik pada hukum asal dalam Quran. Tanda begitu. Kita tulis begitu. Iaitu kejahatan dengan keadaannya dilarang. Dilarang. Dengan keadaan dilarang seperti solat. Maknanya kalau dalam misal tadinya, solat itu dilarang tilik kepada hukum mengikut, ikut Rasul. Tilik pada ikut Rasul dilarang. Masuk dilarang di sini, dia masuk dilarang pun solat bercuri pun masuk. Disuruh solat dan curi pun masuk. Tengok. Dengan keadaannya dilarang. Apa dilarang? Keadaannya larang. Maknanya solat dilarang tilik pada ikut Rasul. Bercuri pun dilarang tapi tilik pada hukum dalam Quran. Hukum asal. Begitu. Dan kebajikan dengan keadaannya disuruh. Apa disuruh? Solat disuruh tilik pada hukum asal. Dalam Quran kan. Solat ni disuruh tilik pada hukum asal dalam Quran. Bercuri pun disuruh tilik pada ikut perbuatan Rasul. Begitu. Jadi kedua-dua lah masuk tu. Begitu. Jadi nak beri pun di satu benda larang dan suruh mustahil kan. Maka tadi kenapa jadi mustahil larang dan suruh? Sebab apa? Sebab apa solat tu dilarang dan disuruh. Berjudi, bercuri itu dilarang disuruh. Sebab apa tadi? Sebab apa boleh kata solat itu ada dilarang, ada disuruh? Sebab Rasul tak solat. Kan? Sebab Rasul tak solat. Dengan sebab fardu Rasul tak solat, inilah solat ada disuruh, ada dilarang. Satu. Dengan sebab bercuri ni dilakukan oleh Rasul ni dah. Sebab apa dia? Sebab curinya ada disuruh, ada dilarang. Maka jadi mustahil begitu kan? Sekali lagi. Dengan sebab Rasul, dengan sebab fardu kita katanya Rasul tak solat ni lah. Jadi katanya solat itu disuruh yang dilarang. Dengan sebab Rasul bercuri, inilah. Jadi kata bercuri itu disuruh dilarang. Disuruh dilarang pada bercuri, disuruh dilarang pada solat, itu mustahil. Kalau begitu, mustahil di sini punca daripada mana? Daripada kata Rasul tak solat. Punca daripada mana? Daripada kata Rasul tu bercuri. Kalau begitu, disuruh dilarang pada solat mustahil, mustahil juga tak solat. Kalau gitu disuruh dilarang pada bercuri, mustahil kan? Disuruh dilarang pada bercuri, mustahil. Kalau gitu bercuri Rasul pun mustahil juga. Inilah makna kata dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya. Faham? Dan mustahil pula barang yang membawa punca dia tadi. Macam mana tadi?
apa Rasul tak solat, Rasul bercuri. Nampak je? Maknanya Rasul tak solat tu pun mustahil. Maknanya Rasul tak solat tu mustahil, maknanya Rasul tak tinggal benda wajib. Mustahil Rasul tak solat, maknanya mustahil Rasul tak tinggal benda wajib pada syarak. Punca dia tadi masalah bercuri, maknanya apa dia? Maknanya Rasul tak bercuri. Mustahil Rasul itu bercuri. Maknanya Rasul tak buat benda dilarang. Gitulah menunjuk kata. Sebab tu dia katanya, dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya kepada disuruh kita dengan kejahatan. Dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya kepada disuruh kita dengan kejahatan. Iaitu barang yang membawa belak dan karu. Belak dan karu inilah kita buat misal dengan kata tak solat dan bercuri Rasul tadi. Kalau begitu mustahil lah. Belak dan karu tu, apabila belak dan karu khianat tu mustahil, tak solat bercuri tu mustahil, dan sabit lawannya. Lawan bagi belak dan karu. Lawan bagi belak dan karu tu sabit, tetap, sungguh. Dan sabit, tetap, sungguh lawannya, lawan belak dan karu. Lawan khianat tu sabit, sungguh, tetap. Apa dia? Lawan-lawan bagi belak, lawan bagi karu, iaitu lawannya betul. Apa betul? Kepercayaan, dan kepercayaan bahasa Arab kata beramanah. Betul, kepercayaan, betul tu lawan bagi belok. Kepercayaan tu lawan bagi karu. Itulah. Dua-dua itu dalam bahasa Arab kata amanah. Belok dan karu tu bahasa Arab kata khianat. Itulah. Kemudian katanya inilah dalil. Inilah mana dia? Kerana tadi. Kerana jikalau boleh ada demikian itu, nascaya adalah umat-umat disuruh dengan dia. Hingga akhir dah. Inilah kerana jikalau boleh ada demikian itu, nascaya adalah umat-umat disuruh dengan dia. Hingga akhir. Inilah dalil wajib amanah. Ini dalil yang menetapkan wajib amanah dan istihalah lawannya. Itulah dalil yang menunjuk di atas amanah tu wajib, lawan amanah tu adalah mustahil. Inilah dalil wujub amanah dan istihalah lawannya lawan amanah. Maknanya itulah tadi dalil yang menunjuk di atas amanah tu adalah wajib, yang menunjuk di atas adalah lawan bagi amanah tu adalah mustahil. Jadi dengan dalil yang satu menunjuk di atas wajib amanah, menunjuk kata khianat tu mustahil. Itulah. Maka katanya yang ketiga tabligh. Nampaknya kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita bersambung minggu depan lagi. Pada katanya dan yang ketiga tabligh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستأذنك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فاردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Wassalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.